Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mengucapkan kepada semua penonton-penonton dan juga sahabat-sahabat di Facebook Siakap Keli TV. Apa khabar semua? Imam harapkan semuanya masih lagi bertenaga. Orang kata mungkin baru lepas lunch kan. InsyaAllah kita nak bincangkan tentang topik pada hari ini seperti biasa dalam SK On Air bersama saya Fatimah Nawawi. Tapi hari ini kita nak ceritakan tentang topik berkaitan dengan tulisan tangan. Kenal seseorang melalui tulisan tangan. Macam mana kita nak kenal seseorang tu melalui tulisan tangan? Adakah tengok tulisan ni aku tahu ni siapa dia, Fatimah Nawawi? Tak, sebenarnya kita boleh kenal tulisan tangan ni sebenarnya melalui kita boleh tahu emosi seseorang tu, kita boleh tahu personality dia juga melalui tulisan tangan. Menarik kan? Tapi hari ini yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah orang kata berkaitan dengan tulisan tangan ni bukan sekadar tulisan tangan saja. Kita nak tahu juga melalui sign. Sign kan simbol seseorang kan. Kita nak tahu juga apa di sebalik sign korang tu kan. So hari ini membawakan di studio adalah seorang pakar analisis tulisan tangan iaitu Puan Azura Hashim. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Sihat Ima. Terima kasih banyak sebab sudi terima jemputan daripada Alhamdulillah. Terima kasih juga Siakap Keli kerana sudi menjemput saya. Sama-sama, insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang tulisan tangan. Okey doktor, kalau kita cerita tentang tulisan tangan ni kan, sebenarnya Imam pernah dengar lah kalau tulisan tangan ni orang kata kalau kita tulis besar tulisan tu kan, orang kata peramah. Tak tahulah betul ke tak, nanti doktor akan kupaskan. So kalau tulisan tu agak struktur menaik, itu mungkin orang kata positif. Itu doktor akan kongsikan. Kita tahu juga nanti kaitan antara kerjaya macam mana diaplikasikan tulisan tangan tu kan. Tapi sebelum tu doktor, kita nak ajak kepada para penonton untuk sama-sama tekan butang like banyak-banyak, boleh bagi love banyak dekat Dr. Azura kita yang manis saja ni kan. Boleh juga tinggalkan di ruangan komen yang positif. Mungkin juga ada pandangan-pandangan anda tentang kita punya topik pada hari ini berkaitan dengan kenal orang daripada tulisan tangan. Dan juga jom wajib untuk kongsikan perkongsian kita pada hari ini. Sebab apa? Bukan saja boleh beri manfaat pada diri kita saja, tapi juga kepada kawan-kawan dan juga keluarga-keluarga kita di luar sana, insya-Allah. Okey, jom kita nak tanya kepada doktor kan tadi melalui tulisan tangan tu. Tapi betul ke melalui tulisan tangan tu kita boleh tahu personaliti seseorang? Dia sebenarnya Ima, kita tengok tulisan tangan memang betul kita boleh tengok personaliti dan juga karakter dia. Sebab kenapa Kak Ima? Sebab daripada tulisan apabila Ima menulis, kita tulis, sebenarnya tulisan itu dipanggil brain writing ataupun tulisan otak, di mana ianya dah diproses di otak kita, dan apabila kita nak menulis dia mulalah proses, dia keluar di kita punya masa-masa dan akhirnya terzahirlah tulisan kita. Berkait Ya, ianya berkait. Menarik sebabnya saya ingatkan macam kita tulis sajalah. Rupanya dia daripada otak kita sebenarnya. Ya, betul. Sebab selama ni kita tengok kan Ima, bila kita baca tulisan, tengok tulisan, kita hanya membaca tetapi kita tidak tengok apakah di sebalik tulisan tersebut. Tapi macam mana kita nak kenal pasti? Kenal pasti tulisan. Okey, ada banyak benda yang kita boleh tengok dekat tulisan sebenarnya. Contohnya Kak Ima, bila Ima menulis, tengok tulisan Ima kan. Dekat garisan tu, dekat tulisan tu menaik ke, macam Ima sebut tadi kan, menaik, tulisan itu besar ke kecil, semua itu ada cerita dia. Contohnya bila Ima cakap tadi, tulisan besar, dan besar itu peramah kan. Sebab bila kita menulis besar, orang itu adalah extrovert. Bila tulisan orang extrovert macam mana, memang dia peramah, dia suka keluar, dia tak suka duduk dekat belakang tabir, dia suka jumpa orang kan, dia suka nak meluah emosi. Jadi itu yang dikatakan peramah, orang extrovert. Namun sebaliknya, jika tulisan itu kecil, tulisan kecil tu dia adalah orang yang dikategorikan sebagai introvert pula. Introvert orang yang macam mana? Orang yang suka duduk di belakang tabir, dia tak suka ramai-ramai dekat depan dia. Dia kalau boleh, kalau ramai tu dia cepat penat. Dia tak sama macam extrovert. Jadi betul Ima yang Ima sebut tadi tu. Kira melalui tulisan tangan tu kita boleh kenal pasti personaliti seseorang tu kan. Tapi saya terfikir-fikirlah, contohlah kan, kita menulis contoh anak ataupun adik-adik kan yang menulis tu kan, kita boleh kenal pasti ke dia ni suka memberontak? Boleh kenal pasti ke? Dia memberontak ni macam mana? Memberontak ni mungkin cepat marah ke, ataupun
dekat tulisan Kak Ima sebenarnya kalau kita tengok, kita dapat banyak personality dan karakter kita boleh lihat. Contohnya kita nak tengok orang itu degil, orang itu keras kepala, orang itu tidak teliti dan sebagainya. Dan in fact Kak Ima, ni saya cerita pengalaman saya sendiri, anak saya nombor 3. Anak saya nombor 3 ni sekarang dia dah tingkat 4 dah. Tapi masa dia 4 tahun ni saya hantar tadika, dia tak membaca okey lagi. 5 tahun tak boleh membaca tu okey lagi kan, 5 tahun lagi. 6 tahun nak masuk darjah 1 pun tak boleh membaca Ima. Jadi bila darjah 1 tak boleh membaca, bukan kita tak ajar, kita ajar dan kita hantar kelas-kelas intensif. Jadi bila darjah 1 tak boleh membaca, bila darjah 2 tu rupanya bila kita tengok dekat tulisan, memang dekat tulisan tu dia ada satu dipanggil kategori, sebab dekat tulisan kita boleh tengok sama ada orang itu cepat ke lambat. Tangkap. Jadi bila saya tengok, betul lah anak saya ni, dia punya atas tu M dengan N dia, atas dia tak tajam. Dia sangat flat, kita panggil flat top. Bila flat top kan flat, dia ada yang M dengan N, atas tajam kan. Tapi ini flat top. Dia saya tengok, flat top, patutlah anak saya ni lambat tangkap. Rupanya dia jenis flat top yang jenis lambat tangkap. Ini cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah bagus sangat untuk nak tahu kategori anak dan juga student. Dan rupanya Ima, anak saya dia ada minor dyslexia. Itu sebabnya dia punya flat top. Tapi tak semua dyslexia yang flat top, ada yang dyslexia ni kan ada banyak jenis. Jadi bila tengok, okey. Jadi saya masa tu, darjah 2 baru saya tahu. Kalau kita tahu awal lagi, mungkin kita boleh bantu dia lebih awal lagi. Wallahualam. Menarik sebab kita macam kata melalui kita punya tulisan tangan tu, kita boleh kenal pasti seseorang tu punya dia ada masalah kesihatan ke ataupun tidak kan. Tapi macam tadi doktor dah kongsikan tadi sedikit lah, kita nak tahu sebenarnya tulisan tangan tu bagaimana kan. Tapi kita nak tahu macam mana perkembangan dia digunakan dalam masyarakat kita. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok sejarah untuk handwriting analysis ataupun grafologi ni, dia dah lebih 400 tahun dah Ima. Dia start bukan kat Malaysia lah of course kan. Dia dekat Jerman, Paris kan. Dan memang telah banyak digunakan di Paris, di Perancis, di Jerman, dan buku-buku memang banyak daripada sana, US, UK, in fact Indonesia juga. Namun di Malaysia belum lagi. Di Malaysia masih lagi tertutup, dan bila saya tanya ramai yang masih belum tahu lagi. Kiranya masih dekat Malaysia ni memang tidak digunakan secara meluas lagi. Belum lagi, sebab di Malaysia dia agak skeptikal. Sebab orang kat Malaysia dia ingat, tulisan tangan tak boleh. Sebab dia ingat tulisan tangan tu macam tilik nasib. Tidak. Tulisan tangan Ima, dia tidak boleh tahu nasib kita. Tulisan tangan juga tidak tahu apakah future kita. Tapi hanya tahu kita punya karakter dan juga personality. Itu sahaja, insyaAllah. Kiranya dia sangat berkait rapat dengan emosi. Dia boleh tahu tak emosi seseorang itu? Memang Ima tanya soalan yang sangat best, sebab bila kita tanya tentang emosi, especially sekarang ni ada banyak masalah emosi kan, isu mental health dan sebagainya. Memang kita boleh lihat isu emosi di tulisan tangan. Sebab Ima, apabila kita tengok tulisan, jika tulisan orang itu ke kanan, maknanya orang itu dia boleh melepaskan emosi, dia boleh macam mana dikatakan, dia pandai meluahkan emosi. Namun apabila tulisannya ke kiri, itu kita panggil AAK. AAK tu maksudnya ada aku kisah. Dia jenis tak heran. So kita akan tengok orang yang tulisan ke kanan, orang ni pandai tunjuk empati. Mungkin Ima tengok orang yang tulisan ke kanan ni kan. Ima dia akan pandai cakap dengan Ima, pergi mana? Tapi orang yang tulisan ke kiri ni dia buat bodoh je. Itu yang kita boleh tengok dekat tulisan tangan. Dan emosi juga Kak Ima, yang bestnya kita boleh tengok dekat tulisan tangan, especially bila saya Google, saya banyak buka jurnal-jurnal akademik, dan juga recently banyak ditulis mengenai tulisan tangan dan juga kaitannya dengan mental health disorder. Dan ada juga yang dikatakan sangat bagus grafologi ataupun handwriting analysis ini untuk kita tengok supaya dia boleh detect awal isu-isu macam mental health tersebut kan. Sebab contohnya depression, schizo dan sebagainya boleh dilihat. Sebab apabila melihat perubahan-perubahan di tulisan tangan, kita boleh detect awal. Contohnya kan Ima, apabila seseorang itu menulis ke bawah,
Kan bila kita Bawah, tuliskan kertas, kalau Ke kertas bawah. kosong kan, kalau kertas kosong kita boleh tengok sama ada tulisan kita menaik ataupun menurun. Jika menaik macam Ima cakap positif tadi kan. Ya, jika tulisan kita menaik, orang itu optimis dan juga dia penuh dengan enthusiasm. Orang yang optimis dan penuh dengan enthusiasm, dia akan jadi lebih mudah untuk move on. Dia akan jadi lebih mudah untuk dia nak ke depan. Sebaliknya, apabila tulisan itu ke bawah, dia adalah kategori orang yang skeptical, yang selalu bersangka-sangka, yang banyak alasan dan sebagainya. Dan saya juga ada tengok ada seorang peserta saya, dia bawa tulisan wife dia dululah tahun 2015. 2000 macam itulah dulu. Jadi dia bawa tulisan wife dia. Saya tanya dia, wife dia mana? Dia cakap wife dia kat rumah. Lepas tu saya tengok tulisan wife dia sangat menurun. Saya tanya, wife sekarang ada isu ke? Apa cerita wife? Lepas tu dia kata, oh doktor dapat detect ya. Wife saya sekarang ni di rumah dalam pantang kematian anak sulung dia. Maknanya dia bersalin dan baby tak ada. Dan itu boleh detect di tulisan sebab tulisannya sangat ke bawah. Menunjukkan emosi dia dalam keadaan down, negative state. Begitulah, insya-Allah, wallahu alam. Okey, menarik sangat. Saya rasa macam nak tanya, cukup lah masa kita. Gitu. Okey, saya nak tanya juga kan, kalau kita biasalah zaman sekarang kan, kita dah jarang. Kalau zaman sekarang nak menulis tu mungkin student sekolah lah kot kan menulis lagi kan. Kalau kita ni dah lama tak menulis, hantar email, teks, WhatsApp dan sebagainya kan. Jadi macam mana, adakah kita punya, mungkinlah kita nak menulis balik, tulisan kita mungkin agak sedikit berubah, adakah karakter kita juga berubah? Okey, bagus sangat soalan untuk Ima. Sebab kita tengok kalau dulu-dulu kita nampak tulisan mak-mak kita, tulisan dulu-dulu kebanyakannya adalah bentuk cursive writing ataupun tulisan berangkai. Kan tulisan sambung kan. Namun sekarang ni cuba kita tengok berapa ramai orang yang tulisannya sambung. Especially anak-anak. Saya nak suruh anak-anak saya buat tulisan sambung pun punya jenuh ya. Dan ini bila saya observe lah kan, dan bila melalui pembacaan dan sebagainya, semakin lama kita akan melihat tulisan ini berubah. Dia selari dengan keadaan teknologi kita. Teknologi kita tengok keliling kita, ke mana-mana pun, even a family duduk makan bersama, masing-masing pegang phone kan. Jadi diorang tidak connected to each other kan. Jadi bila tidak connected to each other, communication tu kurang, dan anak-anak ni pun dia tak pandai nak menegur orang dan sebagainya sebab diorang sangat dengan gadget. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah dia punya perubahan evolusinya adalah daripada tulisan sambung ke tulisan sebiji-sebiji. Kebanyakan sekarang ni adalah tulisannya sebiji-sebiji. Dan apabila kita tengok kajian berkaitan dengan tulisan berangkai dan tulisan sebiji-sebiji, memang berbeza. Orang yang tulisan berangkai, dia cepat, laju, dia pandai nak berkomunikasi dengan orang, dia pandai nak tackle orang dan sebagainya. Namun apabila tulisan sebiji-sebiji ini ada dikategorikan orang yang dia macam ni bila berangkai, maknanya relationship dengan orang lain tu mudah. Namun sekarang kita tengok kalau duduk-duduk sebelah-sebelah tak semestinya boleh bertegur siapa. Kan? Sebab kenapa? Lebih individualistik. Wallahu alam. Saya kena belajar dengan Dr. Azura tentang macam mana kita nak analisis tulisan tangan. Sebab saya rasa analisis tulisan tangan ni sangat berguna untuk bukan saja kita nak analisis seseorang tu, tapi untuk diri kita sendiri. Kita boleh tahu keadaan emosi kita ataupun personality diri kita waktu ketika tu kan. Tapi kan doktor, macam tadi doktor kata kita boleh kenal pasti seseorang tu tulisan tangan tu emosi, mental health dia kan. Adakah kita boleh tahu juga status kesihatan orang tu? Okey. Kalau kita tengok dekat tulisan tangan sebelum ni, kalau saya belajar, memang cikgu saya cakap dulu dia kata memang boleh tengok dekat kesihatan, dekat tulisan kesihatan. Namun saya tak pergi mendalam bahagian situ. Cumanya isu mental juga adalah isu kesihatan. Sebab kalau kita faham tentang kesihatan ini ada dua, sama ada kesihatan fizikal ataupun kesihatan mental. Jadi kesihatan fizikal ini sangat mudah untuk kita detect. Betul Kak Ima? Kalau kencing manis, cek kencing manis, darah tinggi, cek darah tinggi. Namun isu masalah mental ni, kesihatan mental ini tak mudah untuk detect.
insya-Allah sangat mudah untuk detect melalui tulisan tangan. Dan mungkin orang kata boleh ke betul ke? Ini sebenarnya telah terbukti reliability dan juga validity-nya sebab ada banyak juga Google, kita boleh Google Scholar, jangan Google biasa tak Ima. Google Scholar cek kebolehgunaan grafologi ataupun handwriting analysis yang telah dibuat kajian oleh akademik, jurnal-jurnal akademik, dan ada lebih 50 PhD thesis yang telah menulis tentang kebolehgunaan handwriting analysis ataupun grafologi. Jadi ianya bukan pasal tilik nasib tapi adalah bagaimana dengan tulisan tangan. InsyaAllah dengan sangat mudah Allah mudahkan kita untuk nak tengok seseorang itu punya karakter, personality, isu dalam kehidupan dia. Dan in fact dia sangat berguna untuk pasangan. Kita nak kenal pasangan kita kan, sebab saya dah keluarkan satu buku bertajuk Love di Jannah, macam mana nak kenal pasangan melalui tulisan tangan. Juga nak tengok anak-anak macam saya cerita tadi, ataupun nak tengok pekerja staff kita, kita nak pilih tim, kita nak tengok apa lagi, kerjaya dan sebagainya. Wallahualam. Adakah tulisan tangan tu 100% sama? Waktu maksudnya emosi, mungkin personality dia tu sama dengan apa yang dianalisis tadi. Okey. Maknanya dia punya accuracy ke? Okey, accuracy dia, ketepatannya bergantung kepada siapa yang menganalisis. Macam kadang-kadang ada orang yang baru belajar kan, kadang-kadang dah belajar dari mana dia pun mula analisis. Jadi itu ketepatan tak tinggi, itu yang menyebabkan orang ada banyak isu tentang tulisan tangan. Namun apabila kita pergi kepada betul-betul grafologis ataupun memang dia mempunyai kepakaran, jadi insya-Allah dia punya ketepatan tu adalah sehingga ke 95%. Wah, agak tinggi. Insya-Allah. InsyaAllah boleh dianalisis oleh Dr. Azura lepas ni. nanti kita akan sediakan sebenarnya berapa tulisan-tulisan tangan yang akan dianalisis oleh Puan Azura, Dr. Azura Hashim kita. Tapi korang kena tunggulah sampai ke penghujung. Kita akan analisis di hujung nanti kan, Doktor? InsyaAllah. Okey, Doktor. Kan tadi kita tahu melalui tulisan tangan kita boleh kenal personality seseorang tu. Jadi, saya tertanya, adakah melalui tulisan tangan juga kita boleh latih? Contohlah, tulisan saya buruk. Latih sampai dah cantik, mungkinlah dulu dia boros. Tiba boleh menjadi dia seorang yang berjimat cermat. Boleh ke tukar personality? Okey, dia sebenarnya kalau tanya saya tentang tukar personality ataupun kita nak ubah tulisan tangan, kalau term yang kita gunakan di dalam grafologi adalah namanya grafoterapi. Bila saya belajar di US, certification tu dapat US, dia kata change your handwriting, change your life. Namun kita sebagai Muslim, kita tak boleh kata itu exactly 100% tak. Apa-apa pun dengan izin Allah. Dan jika kita sertakan dengan niat, insya-Allah Allah bantu kita dan Allah bimbing kita. Dan apabila cakap tentang tukar itu, bila cerita tentang grafoterapi, memang kalau boros pun kita boleh tengok dekat tulisan. Macam mana bentuk dia. Ataupun orang yang tidak ada keyakinan. Keyakinan kita boleh tengok dekat huruf T dia. Kalau T, tiang dia kat mana? Tiang dia atas ke bawah ke tengah. Jadi boleh dinaikkan. Jadi apabila kita buat grafoterapi, kita seeloknya ada table yang minggu pertama, minggu kedua dan at least buat sehingga ke 30 hari. Sebab bila kita buat 30 days, ini akan mengubah kita punya sistem dalaman dan juga dia akan menyebabkan kognitif kita bertukar. Jadi insya-Allah bila tukar itu, lama kelamaan dia akan, dah kita pun dah sertakan niat yang kita nak berubah kan, insya-Allah ianya akan berubah. Ya, gitu. Tapi tulisan tangan kita boleh berubah ke, Doktor? Tulisan tangan boleh berubah, Ima, sebab contoh kalau Ima menulis dalam keadaan happy. Jika Ima tulis dalam keadaan happy, tulisan tu akan mungkin menaik dan juga mungkin besar. Jika Ima sign masa keadaan happy, so signature tu mungkin akan naik sikit. Namun apabila emosi kita bertukar, kita dalam keadaan sedih ke, kita dalam keadaan serabut, tulisan tu akan bertukar sebab tulisan itu adalah mengikut emosi kita ketika itu. Kiranya kalau tulisan yang kita nak analisis sekejap lagi ni, ketika dia tulis tu, macam mana emosi dia. Wow, menarik sangat ya untuk kita analisis kejap lagi nanti kan. Tapi kan saya tertanya juga, kadang-kadang ada orang yang dia jenis macam suka nak tiru tulisan orang. Kan macam kalau saya dulu masa sekolah pun saya pernah macam cantik lah tulisan dia, nak try lah.
Atau macam mungkin kita jadi terikut-ikut dengan tulisan tu. Macam mana? Okey, betul Ima. Macam ini especially masa sekolah kan, sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah kan. Jadi kita tengok orang tu punya tulisan cantik, so kita pun ikut. Okey, sebab tu dikatakan change your circle, change your akan mengubah kehidupan kita, depends on circle kita. Apabila kita ikut tulisan tersebut, kita lama-lama kelamaan kita terikut perangai dia. Macam kita idolakan dia kan, kita idolakan dia dan mungkin kita terikut-ikut perangai dia. Jadi apabila kita menukar tulisan, kita memang akan berubah sedikit terikut kepada karakter dan juga personality dia. Oh, kita boleh secara tak langsung kita sedang memang akan terikut. Namun tengoklah sekiranya Ima dan memang ada your own karakter dan personality, kadang-kadang tak dapat ikut lama pun tulisan tu, dia lama-lama akan go berubah back to your own style. Okey, menarik. Okey, tapi saya nak tanya juga kan tadi doktor kan, doktor ada sebut tentang kat Malaysia ni tak berleluasa untuk tulisan analisis tulisan tangan ni. Tapi kat Malaysia ni ada ataupun tidak digunakan untuk orang yang macam nak cari pekerjaan, mungkinlah kata apa? Bos nak ambil pekerja. Dia ada tak masih lagi digunakan? Okey, jika di Malaysia memang ada. Contohnya macam saya sendiri mengambil pekerja based on tulisan tangan. Dan siapa yang masuk program-program saya, memang saya ada jumpa seorang founder tu, dia ambil semua based on tulisan tangan dan dia bawa saya. Dia kata dia nak tim dia semangat, memang betul tim dia semangat. Dan sebenarnya ramai juga yang tahu sikit-sikit dan basically dia akan tengok tulisan tangan. Dan yang bestnya kan Ima, ada satu pembacaan yang saya baca artikel di US ke UK saya tak ingat, CEO di UK, among the top 100 CEO di UK, dia memang pilih tim dia berdasarkan tulisan tangan. Dia sangat akan tengok tulisan tangan dan dia akan pastikan bagaimana yang dia nak. Dan kat situ pun ada yang satu artikel tu kan, dia cerita tentang bagaimana kita nak tengok CEO. Sama ada CEO narcissist ke semua tu kan, boleh dilihat melalui tulisan tangan. Wallahualam. Kira secara tidak langsung kita boleh menilai seorang tu ada sifat kepemimpinan. Okey. Memang saya pun selalu buat perkongsian mengenai bagaimana nak melihat sifat kepimpinan melalui tulisan tangan. Contohnya, cuba Ima tengok, sign Ima ada garisan di bawah tak? Jika ada garisan di bawah, itu namanya self-reliant. Self-reliant maknanya dia tak perlu orang lain tolak dia, push dia dan sebagainya. Dia dah memang ada kekuatan dalaman, motivasi dalaman. Ataupun ada titik ke tidak, titik itu seorang yang tegas. Dan kita tengok sama ada signature itu, contoh signature itu dimulakan dengan capital letter atau tidak. Sebab sesiapa yang memulakan tulisan dia dengan capital letter dikatakan mengikut kajian wallahualam adalah orang yang berani dan bold jika dibandingkan dengan yang bukan capital letter. Ada banyaklah yang kita boleh tengok melalui tulisan tangan. Contohnya orang itu ada visi. Kepimpinan kan perlu ada visi kan? Visi itu boleh dilihat melalui T tadi yang saya cerita. T sama ada palang T kita tinggi ataupun rendah. Jika palang T kita tinggi, kita seorang yang mempunyai visi, yang boleh mempunyai hala tuju. Dia tanya 5 tahun lagi, dia tahu apa dia nak buat 5 tahun lagi. Sign dia besar ke kecil, sign dia macam-macam boleh tengok sebab memang betul boleh dilihat melalui tulisan tangan, insya-Allah. Kalau gambar ada ke? Macam contohnya kita bagi kepada 2 orang kanak-kanak untuk lukis tentang family dia. Ada tak? Boleh dibaca. Masya Allah, itu pun boleh Ima. Setiap apa yang keluar memang boleh dilihat dan boleh diakses. Tulisan tangan, kalau saya buat coaching, saya akan lihat lukisan dan tulisan. Kita akan combinekan. Contohnya ada budak kan, dia lukis gambar family dia. Family dia lukis gambar pokok, rumah dia orang. Pokok ini bercerita tentang impian dia, keinginan dia. Rumah bercerita tentang keluarga. Contohnya rumah tu ada dia punya atap dia lukis, tiba-tiba atap dia tajam macam ni. So mungkin ada aggressiveness dalam family dia. Lepas tu dia tengok lukis dia pula macam mana. Dia lukis dia kat mana, macam mana besar kecil tu ada cerita dia. Mata dia ada ke, kaki dia, semua tak ada cerita Ima. Wow. Saya ingatkan macam melalui tulisan tangannya, rupanya melalui lukisan yang kita lukis pun ada juga lukisan masuk pun ada di sebalik karakter tersebut. Okey.
Next nanti kita kena belajar juga. Okey, doktor, tadi kan doktor cerita tentang macam ni dekat Malaysia ni adalah setengah orang kata apa company yang ambil pekerja melalui tulisan tangan. Tapi kita nak tahu juga dekat Malaysia ni ada tak macam contohnya kita nak di dalam polis ke untuk mencari penjenayah ke kan menggunakan tulisan tangan ada? Okey Ima, sebenarnya itu dipanggil forensic graphology. Oh, adalah di Forensic graphology memang digunakan di mahkamah sebab kalau kita nak detect sama ada dokumen itu ditipu ke tidak, nak check betul ke hibah wasiat itu, kan? Semua itu memang digunakan forensic documentation ataupun forensic graphology. Memang ada, memang digunakan di dalam mahkamah dan ianya memang valid, tengok kepada siapa yang bercakap. Memang di Malaysia memang digunalah. Memang digunakan secara menyeluruh di seluruh dunia pun. Di seluruh dunia memang digunakan, termasuk juga lukisan. Recently kalau Ima pernah tengok satu video tentang lukisan. Siapa yang bunuh adik dia ke kakak dia, something like that kan. Budak tu menangis apabila dia melukis dan orang yang tahu bagaimana nak analyse gambar, dia tanya siapa gambar ni, siapa ni dan akhirnya terbukti yang sebenarnya yang membunuh itu adalah mak dia. Hanya melalui lukisan yang dilukis oleh budak 5 tahun. Beremang. Beremang melalui tulisan tangan kita boleh kenal pasti seorang penjenayah apa tidak kan. Okey, tadi Dr. Azura dah kongsikan dengan kita tadi yang berkaitan dengan kita melalui tulisan tangan kita boleh kenal pasti kelebihan, ada sifat kepimpinan ataupun tidak, kelemahan. Kelemahan boleh juga detect. Boleh detect. So hari ni Ima bawakan juga beberapa lah kan. Dekat sini kita nak bagi doktor analisis tulisan ataupun sign. Tapi okay, first ni Ima nak tunjuk. Boleh nampak tak? Ima harap penonton boleh nampak kot. Okay, ni tulisan dia begini ya. Okay doktor, boleh analisis tulisan ni. Okey, kalau kita tengok tulisan yang macam ni, saya tak tahu siapa ya. Sebab biasa kalau saya analyse, memang saya tak tahu siapa punya tulisan. Tapi dia seorang perempuan. Jangan tak payah sebut, tak boleh pula. Okey, boleh tahu. Okey, sorry. Okey, kalau kita tengok kat sini, orang ini saya tak kenal tapi dia seorang yang fleksibel. Kenapa saya cakap fleksibel? Sebab YG dia macam 8. Dan yang kedua, tadi kita cerita tentang emosi kan. Emosi dia, kita tengok tulisan dia ke kanan. Jika tulisan dia ke kanan, maknanya dia pandai meluah emosi. Okey. Kemudian kita tengok lagi apa yang ada kat sini. Tulisannya okey. Tulisannya kalau kita tengok garisannya dia straight, tidak naik ke atas. Tadi kan saya sebut jika naik itu optimis kan, semangat. Jika ke bawah itu skeptical, negatif. Namun ini tak naik, tak turun, dia straight sahaja. So ini biasanya dia akan apa-apa based on justification, based on logic. Jadi kalau nak cerita dengan dia, kena cerita based on logic. Tak payah cakap based on rasa-rasa, terus bagi facts dan sebagainya. Okey? Dan kalau nak cakap dengan dia, orang yang bila kenal dia baru dia cakap banyak. Kalau dia banyak lebih kepada diam. Wallahu alam. Okey. Okey, menarik ya. Tengok sikit. Tapi kalau saya suka tengok tulisan yang macam ke kanan. Maksudnya tulisan dia macam straight, dia tak ada garis pun, cantik je. Dia nampak kemas. Kan? Dan mungkin meja dia pun kemas juga. Kita boleh tengok tahu tulisan orang itu rumah dia serabut ke tidak. Tapi kalau macam ni kan doktor kata tadi tulisan bersambung, tapi ni agak bersambung. Okey, kalau ini dia sambung dengan tak sambung, dia campur kan. Okey, so ini kalau sambung tak sambung dikatakan insting yang tinggi. Dan kemudian kalau kita tengok kat sini tulisan, saya suka kalau tulisan ni garisan kosong. Jadi kita boleh tengok tahu margin dia. Kalau kita tengok kat sini, yang ini saya tak tahu siapa pemilik tulisan ini. Dia seorang yang pas dia okey, dia seronok dengan pas dia. Boleh tanyalah dengan pemilik tulisan ni. Pas dia okey, dia suka dengan pas, namun dia banyak kerisauan tentang masa depan. Kenapa saya cakap? Sebab kat sini margin kat sini macam tidak ada margin sangat kan. Jadi so ini pas, maknanya pas dia kuat okey. Dia okey. Cuma tak ada signature sini. Kalau ada signature lagi kita boleh cerita. Dan kat sini kosong. Kosong maknanya kalau kat sini lebih, ini cerita tentang future. Maknanya dia banyak kerisauan, mungkin dia ada banyak fikir tentang future.
Ya, banyak benda yang kita boleh tengok. Contohnya slanting. Tadi saya sebut ke kanan itu slanting. Kalau yang straight ini baseline, margin dan sebagainya. Banyak boleh tengok kat tulisan. Saya ingatkan sekadar macam kita punya struktur. Rupanya dengan margin-margin ni boleh tahu Ya, kita tak baca lagi apa yang dia tulis tau. Just tengok dia luar ada saja. tulisan, dia tulis tu pun ada juga maksud. Ya ada. Contohnya saya ada seorang ni dia tulis. Tulisan dia ke bawah sangat. Jadi dah nampak dia macam agak negatif dan sebagainya. Tapi nampak jumpa dia kat depan, dia seorang yang okey. Mungkin dia simpan kat dalam. Jadi bila kita tengok apa yang dia tulis yang menyebabkan dia turun bawah, rupanya dia cerita tentang dia rasa family dia menganaktirikan dia, family dia. Jadi sebab tu kita nampak ayat tu dah sedih kan? Sebab tu tulisan dia menurun ke bawah. Okey, yang ni saya rasa macam kisah cinta. Ya. So, cuba doktor baca sikit. Okey, Dia macam umpama copy dan malam yang ini dia saya rasa dia tulis ambil daripada something macam puisi macam tu kot. Okey. Okey, tak apa. Kita next. Kita tengok yang lain pula. Okey, next yang yang ni. Tapi ni ada garis. Okey, is okay garis. Kalau kita tengok kat sini, okey, tulisan dia agak ke kiri. Agak ke kiri. Kan? Yang tadi ke kanan kan? Yang ini ke kiri. Yang kalau macam ni margin tak boleh tengok sangat lah sebab dia dah memang ada margin. Baseline tak boleh nak tengok. Yang kita boleh tengok size dia, kemudian slanting dia. Slanting dia agak ke kiri. Jadi kalau ke kiri ini kita sebut itu yang tadi saya sebut AAK. Ada aku kisah. Dia agak reserve. Dia tidak mudah nak meluah perasaan dia. Ditambahkan pula tulisan dia agak kecil kan, dia berkemungkinan dia seorang yang introvert. Namun apa yang best kat sini adalah dia tulisan dia agak dekat, space dia dekat. Jadi dia ada good relationship dengan orang. Kan? Dan kalau kita tengok kat sini M semua boleh tengok ni sebenarnya. Tak sempat tengok. Kan? Kalau sempat M kita dengan analisis. M dengan N dia sangat tajam. Laju dia ni. Cakap laju, buat kerja laju, fikir laju, cepat tangkap sebab M dengan N tajam kan? Dan dia juga kalau kita tengok kat sini agak degil orangnya. Agak degil. Sebab D dia kat bawah tu, D tu terkangkang. Walau-walau. Banyak yang ada analisis. Okay, next. Banyak saya nak bagi. Sebab dia orang pun semua excited. Bila yang ni. Okey. Ni Ini pun sama. Ini pun sama kalau nampak. Ini pun sama tulisan dia agak ke kiri. Agak ke kiri sedikit. Lepas tu ini pun okey, kalau tadi saya sebut D dia adalah D degil, ini pula D dia di yang orang macam ni dia macam tak heran sangat apa orang cakap pasal dia. Betul ke? Allah alam, nanti dia tanya kan, macam tak heran sangat apa cakap dekat dia sebab kenapa satu dia punya tulisan ke kiri kan, emosi dia agak reserve, tidak mudah meluah, dan D dia pula tidak ada orang kata apa namanya loop tu yang gegelung tu kan. Faham. Ini pun tidak ada, ni pun tak ada. Tapi D dia bawah dia ditekangkang. Kan? Ini tak. So ini biasanya dia agak orangnya kurang sikit sensitivity lah. Terhadap orang ke ataupun diri dia sendiri? Terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Dan ini kita tengok apa lagi. Sebenarnya banyak nak boleh cerita. Cuba baca dia punya sikit yang mungkin boleh orangnya relate dengan agak detail. Detail. Kenapa saya cakap detail? Sebab setiap idea ada titik dan idea dekat dengan tiang. Wallahu alam. Namun dia seorang yang open minded. Kenapa saya cakap open minded? Sebab dia terbuka. Okey, tadi kita dah tahulah sedikit tadi puan dah analisis kan dengan tulisan-tulisan tangan tadi bagi 3. Yang ni pun ada. Tapi ni kita bagi sign. Sign ni okey. Kita tutup sebab saya punya ada juga. Itu saya dah nampak tadi. Tapi yang ni dulu. Okey, yang ni boleh zoom. Okey, ni ada 2 orang tulisan tangan yang berbeza. Okey. Yang first.
Okey, kalau kita tengok yang ke atas, siapa nampak yang ke atas ni dia ada macam tiang tu agak tinggi. Kalau tiang agak tinggi macam ni, biasanya dia adalah seorang yang mempunyai idea yang banyak, kan? Dan ini dia agak menaik juga, sign dia agak menaik, so dia agak optimis. Okey, apakah beza tulisan dan juga signature? Tulisan is about karakter dia, personality dia. Namun signature ni adalah bagaimana dia menilai diri dia. Yang kedua, apa yang dia nak tunjuk kepada orang lain. Sebab tu kita suka tengok tulisan dan juga tulisan dan signature sekali, so that kita boleh tengok yang sebenar-benarnya orang itu bagaimana. Jika signature sahaja, sometimes itu dia apa yang dia nak tunjuk kepada orang lain dan juga bagaimana dia nilai diri dia. Itu yang menarik. Yang ini kemudian kita nampak sign ni agak menaik, jadi dia macam nak tunjuk yang dia seorang yang agak optimis. Okey, dan saya suka untuk ingatkan kat sini siapa yang semua yang berada kat sini yang menonton di FB Live SK, saya galakkan untuk jika sign kita ada garisan, contoh ni kan nama kan. Ni sign kita kan contoh. Kalau nak garisan boleh, tapi garisan tu di bawah. Jangan merentasi nama. Sebab jika merentasi nama itu dikatakan self sabotage. Self sabotage tu maknanya bukan orang lain buat kita, tapi bagaimana dengan self talk kita, bagaimana kata-kata kita terhadap diri kita sendiri. Dan biasanya maknanya kita yang sabotage diri kita melalui kata-kata negatif terhadap diri kita. Gitu. Wallahu alam. Tapi ini kan dia ada tulisan juga nama dia. Nama. Okey. Kalau yang ni nama dia tulis nama dia kat sini. Yang ni memang dia orang masing-masing lah yang tulis. Nama ni dia punya sign, nama dia ambil ni. Okey. Okey. Kalau tengok kat sini, sebab nama dia tulis tu sikit sangat. Jadi saya takut nanti saya cakap tu bias sebab dia tak banyak. Macam tadi tu kita nampak banyak sikit kan. Kalau ini dia hanya menulis nama dia saja dan semuanya huruf besar. Kalau saya cakap based on kat sini, nanti tak tali dengan tulisan dia yang sebenar. So ini sikit sangat kalau nak dianalisis. Wallahu alam. Okey, faham. Okey, so dia macam lebih kepada tengok sign sajalah. Untuk secara meluas untuk analisis dia punya tulisan tu mungkin agak susah. Boleh tambah tulis sikit ke yang lain tu baru kita boleh. Sikit sangatlah. Saya punya ada garisan yang merentasi. Saya pun tulis sendiri. Okey. Nama kat sini kita nampak. Okey, kalau saya sebenarnya tak boleh bagi suggestion, tapi ni saya ceritalah berdasarkan kajian. Garisan ni dia memang merentasi nama. Okey, dan kita tengok kat sini, kalau tengok kat sini nama. Okey, kalau tengok kat sini tulisannya tegak. Tegak, namun ada ke kanan sedikit sangat. Sedikit, so maknanya dia lebih kepada logik. So nak cakap dengan Iman kena cakap yang based on logic. Kena keluarkan emosi tu boleh, tapi logik tu kena ada. Dia kena sekali bergabung. Ya, sekali bergabung. Dan ini F ya? S. Sebab Siti Fatimah. S. Okey, tapi ini memang garisan merentasi. Okey. Okey, tak apa. Boleh dirungkaikan. Saya okey. Apa lagi yang boleh nampak dari sini? Okey, ini memang kalau tengok kat situ kreatif. Ima seorang yang kreatif. Daripada mana? Sebab kenapa? Sebab S tu macam besar kat situ. Dan Ima juga seorang yang agak firm. Sebab kenapa? Dia ada titik kat hujung. Cumanya garisan ni dia merentasi. Jadi mungkin Ima nak buat sesuatu, dia ada banyak dalaman tu. Dia kena berperang dalaman tu untuk nak mengerjakan. Mungkin nak overthinking, dan bila overthinking dia menyebabkan lama-lama banyak fikir, lama-lama tak buat. Okey. Kan? Sebab self sabotage tu boleh jadi macam-macam. Is maybe overthinking ataupun dia analysis paralysis too much, too much analysis kan. Jadi lama-lama dia akan menyebabkan kita mudah down, kita mudah disebabkan oleh kata-kata kita sendiri. Jadi adakah saya boleh ubah dengan letak kat bawah? Kalau sebenarnya tak boleh lagi suggestion kan. Namun digalakkan untuk ambil garisan ini, letakkan dekat bawah. Nanti Ima cuba sebulan, nanti datang balik kat saya apa bezanya. Okey.
let's try untuk tulisan saya punya sains ni kan. Okey, itulah sedikit lah kita kongsikan tentang berkaitan dengan analisis tulisan tangan. Sebenarnya banyak sebenarnya tadi. Ini tak cukup sebenarnya ni. Nak suruh analisis banyak sebenarnya, nak kena suruh analisis ni. Jadi tak apalah, kita punya pun di penghujung-hujung dah kan. Tapi saya nak ni lah macam doktor kan, untuk kita belajar benda ni, sebenarnya kita boleh belajar daripada mana? Okey, buat masa ni dekat Malaysia ada tapi memang sangat kurang. Boleh follow saya di dalam Telegram Dr. Azura Official ataupun social media saya kan, Dr. Azura Hashim. Boleh follow saya sebab memang kita akan buka pensijilan analisis tulisan tangan berserta dengan kita collaborate dengan universiti di Malaysia untuk mengeluarkan pensijilan, dan ianya sangat bagus untuk kita nak kenal pasangan, nak ambil pekerja kan, nak pilih pekerja kita, tim kita, nak tengok anak-anak kita, recruitment dan sebagainya. Wallahualam. Wah, menarik. Okey, mungkin terakhir ni mungkin doktor boleh kongsikan dengan penonton kita tentang pesanan terakhir tentang kenapa kita kena belajar analisis tulisan tangan ni. Okey, kenapa kena belajar? Sebab selama ini kita hanya melihat tulisan sahaja, kan? Tapi kita baca kan Ima, tapi kita tak tahu apa di sebalik. Saya pernah dijemput di salah sebuah rumah anak yatim di Selangor kan Ima. Di dalam bilik anak perempuan, dekat dinding budak tu tulis. Saya tak tahu siapa sebab ramai, tapi ada satu tulisan letak kat dinding. Dia kata kat situ, kenapalah aku dilahirkan di dunia ini? Ayat sedih kan? Ayat sedih ditambahkan pula tulisan itu menurun. Tulisan menurun dan juga tulisan itu T dia sangat rendah. Menurun maksudnya adalah orang itu dalam keadaan negative state, tengah dalam keadaan skeptical, sedih. Dan T yang rendah bermaksud anak itu adalah seorang yang mempunyai keyakinan sangat rendah. Jadi anak ini bagaimana dia keluar nanti? Bagaimana emosi dia, bagaimana dia senang dipengaruh, apa akan jadi kepada anak ni sekiranya kita tak faham dan sekiranya kita tak bantu anak ini, bimbing. Jadi pada saya, dengan melalui tulisan tangan sangat bagus untuk kita nak kenal diri kita, kenal sekeliling dan bagaimana kita nak bantu orang sekeliling kita menjadi lebih baik. Wallahualam. Wow. Satu penutup yang sangat baik, sangat padat. Tadi dengan topik tadi kita bawakan tentang kenal orang melalui tulisan tangan. Saya harapkan perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan tulisan tangan ni sangat memberi impak yang sangat baiklah kepada para penonton. Kita bukan nak tilik nasib tak tapi kita nak kenal kita punya personality diri, kita punya emosi diri kita dan juga orang sekeliling kita. Imam harapkan sebenarnya perkongsian pada hari ini sebenarnya memberi orang kata perkara yang positif kepada penonton yang sedang menonton pada waktu ketika ini, insya-Allah. Okey, itu saja untuk perkongsian kita pada kali ini dalam SK On Air. Tapi seperti biasa, Iman nak ajak kepada semua penonton sebelum kita nak tutup, nak ajak untuk subscribe kita punya YouTube channel iaitu di Siakap Keli News dan juga Siakap Keli. Kita ada dua, dan juga di TikTok The Siakap Keli. Okey. Dan jom sama-sama kongsikan kita punya perkongsian kita tentang analisis tulisan tangan ni. Semoga ramai lagi yang boleh mendapat input dan juga manfaat daripada perkongsian ini, insya-Allah. Okey, itu saja. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum.